Assalamualaikum. Okey, tajuk kita pergi pada bab 3 pengatursyaraan berasaskan web. Okey. Macam kamu tahu bahasa pengatursyaraan ni maksudnya coding lah. Okey. Kalau sebelum ni coding mungkin dibuat untuk sistem yang untuk pada peralatan. Okey. Jadi pengatursyaraan berasaskan web ni maksudnya pengatursyaraan yang digunakan untuk web. Okey, untuk konsep web. Okey. Kalau nanti kita akan tengok apa dia web ni. Web dia ada sama ada bersifat statik ni. Okey. Satu lagi bersifat dynamic. Okey. Maksudnya dia ada kegunaan web ni sama ada kalau kamu tengok laman web yang mana-mana kamu tengok sama ada dia hanya sekadar memberitahu kamu maklumat ataupun ada juga laman web yang kamu boleh berinteraksi dengannya. Contohnya kalau kamu pergi laman web Shopee ke, Lazada ke, maksudnya kamu boleh berinteraksi dengan dia. Okey, kalau laman web di laman web KPM contohnya Kementerian Pendidikan Malaysia, mungkin kamu hanya setakat boleh tengok maklumat saja. Okey, itu antara yang bersifat statik. Okey. Kalau kita tengok pengatursyaraan berdasarkan web ni sekarang ni semakin popular lah, maksudnya semakin berkembang sebabnya kalau dulu kita gunakan pengatursyaraan ni untuk mungkin buat sistem, sekarang ni dia banyak digunakan termasuk aspek pengurusan masa, okay, kewangan. Okay, kalau macam laman web untuk perbankan tu, itu kira laman web yang dinamik lah, maksudnya kita boleh berinteraksi dengan dia. Okay, kemudian komputer, telefon pintar, tablet, jadi benda tu semua sekarang ni memang penting lah. Kalau kamu tengok, kamu perhatikan setiap orang, biasanya setiap rumah dia ada mesti ada komputer, ada laptop, ada telefon pintar. Okay. Jadi kita tengok apa dia tajuk pertama kamu tengok, iaitu bahasa penskriptan klien. Okey, bahasa penskriptan klien. Okey, kalau bahasa penskriptan klien ni kita tengok pada bahasa HTML dan CSS. Okey, HTML ni kamu dah belajar dulu masa tingkatan 1. Ni nama panjang dia. Hypertext Markup Language. Okey. Itu untuk HTML. Dan satu lagi, yang ni teacher tak baca lah, kamu boleh baca sendiri. Okay, kita tengok contoh laman web, contoh coding dalam HTML. Okay, dia akan ada mulakan dengan HTML. Kemudian dia ada yang ni syarat kamu ingat, yang ni dipanggil yang ada simbol kurang dengan besar ni, itu dipanggil tag. Okay, yang ni dibuat start tag. Okay. Bila mula dia tulis tajuk ni, bila akhir dia akan ditambah satu lagi. Ni palang ni, jangan lupa. Okey, ini contoh pengatursyaraan atau coding dalam HTML. Okey. Ini dia punya coding, ini output dia. Okey, output dia. Okey, semua elemen HTML mengandungi atribut mengandungi maklumat tambahan bagi setiap elemen dan biasanya ditempatkan di start tag. Terdapat dua bahagian atribut. Okey. Atribut tu maksudnya lebih kurang kita kata bahagian dia lah. Okey, bahagian dia. Okey, atribut nama. Yang ni maksudnya yang ni kamu kena tahulah fungsi dia untuk apa. Ini atribut nilai. Okey. Nilai maksudnya hak ni nilainya bergantung pada yang mana kita laman web mana kita nak masuk. Yang href ni maksudnya dia dah spesifik dah. Okey, maksudnya kamu tak boleh suka-suka hati nak tukar pula. Tak nak href, kamu tulis nama lain. Contohnya kamu tak nak hash, kamu buat ref je. Okey, tak boleh itu. Okey, kalau nilai ni maksudnya bergantung pada apa yang kita nak lah. Okey. Okey. Kemudian kita tengok, boleh faham, kita cari kat boleh faham. Itu atribut nama, atribut nilai. Okey. Atribut nama, atribut nilai. Kalau kamu ingat, ni. Ni tak ada sini. Biasa atribut nama, nilai dia ada ni lah, sama dengan ni. Okey.
Okey, apa itu CSS? Cascading Style Sheet. Okey, Cascading Style Sheet ni lebih kurang kalau bahasa mudahnya kita kata kita nak format. Okey, kita nak format kita punya teks dia. Okey, contohnya yakni yang tanpa CSS. Tanpa CSS ni maksudnya dia akan ambil yang standard lah. Tulisan Times New Roman, warna hitam. Kalau tak silap teacher, size dia 12. Tapi macam ni mungkin dia buat head yang nombor yang paling besar ni teacher. Okey. Maksudnya dia ikut yang standard. Dia tak akan maksudnya bila kamu type macam ni, ini adalah output dia. Okey. Ni tanpa CSS. Okey. Berbeza dengan ada CSS. Okey, kamu kena tambah pengguna ayat ni. Okey, title dia ni. Ini title tau. Kamu kena ingat title ni maksudnya yang duduk di sini. Itu title sini. Tanpa penggunaan CSS. Okay, body maksudnya apa yang dia akan tulis. Okay, ini dia ada tulis sini H1. H1 maksudnya size tulisan adalah H1. H1 ni yang paling besar. Size yang paling besar. Okay. Mungkin kamu tak ingat dah. Tak pernah ingat. Okay, dia ada sampai H6. H6 tu yang paling kecil sekali. Okay, H1 ni paling besar tulisan. Okay, berbeza dengan CSS ni. Okay, dia guna H1 juga. Okay. Dia tulis ni, dia kena, dia tulis sini, style, ni syntax dia dah. Mesti ada. Ni syntax dia dah. Kamu boleh tengok perbezaan dia tu. Okay. Ni title dia penggunaan CSS. Kamu tengok. Tajuk dia. Title tu maksudnya tajuk di tab dia tu. Okay, kemudian laman web sekolah ni lah ayat dia. Jadi, H1, lepas tu dia tutup. H1. Ada 2 kali H1. Okay, jadi dia style dia. Ni kamu kena tutup supaya bila kamu type yang bawah pun dia tak ikut sama jadi besar. Biasanya tajuk je besar. Bila contents dia tu kita akan huruf lebih kecil sikit. Okay. Jadi syarat kamu boleh nampak beza tanpa CSS dan dengan CSS. Okay, yakni kalau kamu tengok projek kamu tu adalah, yakni ada. Okay. Okay, kita tengok pada JavaScript. Okay, JavaScript adalah digunakan untuk bahasa apa tadi, klien. Okay, bahasa klien, bahasa mana ayat dia tadi? Bahasa penskriptan klien. Okay. Bahasa penskriptan klien ni maksudnya yang kita tengok bahasa pengenalan pada JavaScript tadi. Okay. JavaScript ni lebih kepada klien yang maksudnya dia berinteraksi dengan komputer tu, dia guna JavaScript. Okay. Kita tengok ni contoh JavaScript. Ni. Okay, JavaScript ni dia guna bersama dengan HTML. Okay. Dia antara tag dia lah. Bila dia guna JavaScript tu dia akan ada tag yang ni. Okay. Ni adalah syntax untuk kita paparkan dia. Okay, kalau dalam PHP kita guna echo kan. Okay, kalau dalam JavaScript kita guna document.write. Okay, kemudian dia ada dua cara kod ditulis, sama ada explicit ataupun implicit. Okay, kita tengok apa dia explicit, implicit. Ni guna cara explicit. Okay, explicit embedded maksudnya dia duduk dalam script ni sekali. Explicit. Okay, dia duduk sekali dalam ni. Ni. Dalam coding HTML ni, dia ada sekali dalam ni. Dia tulis sini. Itu dipanggil explicit. Okay, kalau implicit pula, dia akan buat satu file JavaScript.
Okay, JavaScript ni maksud kita cipta satu file .js tu itu JavaScript. Okay, kemudian kita macam contoh di sini dia punya function tu nama dia F1. Nama function boleh berubah lah. Maksudnya berdasarkan yang kita tulis sini lah. Katalah ni F1. Mungkin ada F2. Okay, jadi bila kita panggil ni macam ni. Okay, script src ni maksudnya kita macam lebih kurang kita include sekali benda ni. Okay, kita masukkan dia dalam coding ni. Jadi dia tahu dah dia nak cari kat mana. So dia akan refer pada file myscript.js tu. Okay, kemudian dia dah masuk. Yang ni dia masuk lah. Kira macam dia dah masuk dalam file ni. Jadi bila coding di sini dibaca, dia kata script type sama text /JavaScript. Okay. F1. Ni dipanggil ni. Okay, F1. Jadi bila dia memanggil tu, dalam sini dia punya yang dia kena cetak ialah 5. So dia punya output dia juga samalah 5. Okay, maksudnya dia akan tengok dekat sini nombor berapa. Apa yang perlu dicetak. Kalau sini bukan 5, contohnya kat situ kena tulis apa? Contoh perkataan saya. Kamu tukar saya. So yang keluarnya nanti saya lah, bukannya 5. Okay, jadi dia bergantung pada bila kamu panggil ni, lebih kurang macam kita nak panggil function. Okay, tapi dia bukan panggil function, dia panggil function di dalam JavaScript. Lebih kurang panggil function lah, tapi panggil function di file yang lain. Ini file myscript.js, file JavaScript. MyScript ni nama dia kan. Nama file tersebut dia mungkin berubah-ubah lah. F1 ni ialah nama function dia. Function tu bergantung pada kamu nak bagi nama apa. Okay, hak ni maksud ini syntax dia bila kamu nak masukkan. Hak ni kamu nak masukkan apa dia. Type sama dengan text JavaScript. Okay, so dia akan baca dengan F1. Dia akan baca file ni. Dia tengok F1 mana. Kalau kamu panggil F2, F2 ada, dia akan buat F2. Dan seterusnya. Okay. Baik, kita tengok. Itu baru pengenalan bagi JavaScript ni. Supaya kamu nampak lah beza JavaScript. Dan juga tadi apa HTML. HTML bersama dengan dia gunakan tulis. Ini HTML biasa. Okay. Ini HTML bersama dengan CSS. Ini JavaScript. Okay, ini JavaScript dalam HTML. Okay. Okay, bentuk web di mana berdasarkan pelanggan dan pelayan. Siapa dia pelanggan, siapa dia pelayan. Okay, kemudian ada pelayar, browser. Okay, kemudian dia kata aplikasi server boleh berada di mana-mana juga. Okay, biasanya server dia tengoklah tempat mana tu. Kalau kamu tengok perasan tak ada .com, .my tu maksudnya servernya duduk di Malaysia, my.my. Kalau Singapura dia akan buat apa dia punya SG tak silap teacher. Okay, maksudnya bila kamu tengok belakang dia dot tu, maksudnya biasanya server itu duduk di mana. Ada juga .uk, pernah tak nampak UK? Maksudnya servernya duduk di UK. Okay. Tapi bila nak dapatkan maklumat memang sangat-sangat pantas. Okay. Satu lagi kemudian dia kata, okay, aplikasi server boleh berada di mana-mana di seluruh dunia dan yang bertindak untuk proses permintaan atau menghantar laman web diminta oleh klien. Satu lagi komponen laman web ialah pangkalan data untuk simpan data. Okay. Jadi darjah bawah ni menunjukkan konsep aplikasi pelanggan atau pelayan digunakan dalam komputer. Okay, ini pelayan web. Kalau bahasa Melayu dia panggil server. Pernah dengar tak orang sebut server down, server down. Tak boleh masuk laman web, server down. Ni contohnya lah. Okay, server down maksudnya server tu mungkin masalah apa-apa tu sebabkan dia down.
Jadi orang tak boleh masuk. Okey, kemudian internet ni yang itulah internet provider tu. Okey, pelanggan ialah dia panggil klien. Klien. Dia melayukan bahasa Inggeris. Okey. Apa pelanggan buat? Dia akan masukkan alamat web yang dia nak. Okey. Lepas tu dia akan hantar melalui internet. Internet akan pergi link kepada server. Server akan cari dengan sangat pantas, dia pun pergi. Okey. Pergi ke internet. Internet pun pergi hantar nama web. So terpapak. Dia semua tu berlaku dengan sangat pantas. Tapi nak beritahu kamu apa proses dia. Okey. Bermula daripada klien typekan nama web mana kamu nak masuk. Lepas tu dia akan melalui internet. Kemudian pergi ke server. Okey. Kemudian dia akan pergi, dia hantar semula maklumat yang kamu minta. Maksudnya nama web mana kamu minta, dia akan dipaparkan di skrin kamu. Kita tengok bahasa pengskripan. Okey. Tadi tujuh disebut dah kepada kamu laman web statik dan laman web dynamic. Okey, dia betul menggunakan hypertext markup language. Okey, HTML ni memang biasa digunakan. Okey, biasanya dia bila digunakan, kalau kamu perasan HTML pun PHP pun sama, dia guna juga bersama dengan HTML. Maksudnya dia ada juga digabungkan dengan HTML. Okey. Laman web kalau HTML biasanya bersifat statik, iaitu lebih kepada paparan kandungan saja. Okey. Kemudian laman web dinamik pula ialah laman web yang didirikan untuk pengskripan pelayan atau seperti ASP atau PHP yang memberi keupayaan pemilik untuk mengemas-kini kandungan dengan mudah. Okey, maksudnya dia boleh berinteraksi lah. Okey, dia kata menunjukkan, okey, kamu tengok rajah tu. Contoh perbezaan ni kan. Okey, laman web statik kandungan paparan mengikut tag. Okey, mengikut tag maksudnya kalau dia suruh papar nama ke jumlah ke, dia akan papar itulah ikut dia punya tag tu. Boleh dipanggil dari pangkalan data atau mengikut tindakan pengguna. Okey, contoh senang teacher beritahu tadi, perbankan, kamu nak beli Foodpanda contoh lagi. Okey, apa lagi? Nak beli barang Shopee, Lazada. Okey. Itu antara yang laman web yang berinteraksi. Kalau dia berinteraksi maksudnya dia adalah laman web dinamik. Okey. Digunakan menggunakan HTML saja. Contohnya nak papar saja setakat nama, dia akan guna coding HTML saja. Dibina menggunakan pengskripan pelayan. Okey, dia mesti ada pengskripan pelayan juga. Okey, laman web yang memaparkan latar belakang, contoh dia bagi contoh. Kalau kamu tengok laman web kita punya blog sekolah pun dia berbuat macam itulah, web statik juga. Okay, kalau kamu tengok, kamu tak ada buat, maksudnya kamu boleh tengok maklumat saja, kamu tak ada berinteraksi dengan dia. Okey. Aktiviti yang akan datang dipaparkan di laman utama web yang berubah mengikut tarikh kalender. Okey. Ni dipaparkan yang aktiviti seterusnya. Okey. Okey, konsep pengskripan web digunakan secara menyeluruh dalam penggunaan web. Pengskripan ialah sebahagian kecil program dilaksanakan berdasarkan interaksi pengguna dalam laman web. Pengskripan ini ditempatkan di bahagian itu pengskripan klien. Okey, pengskripan web ni ada dua, iaitu klien dan pengskripan pelayan untuk sebelah pelayan. Klien untuk pelanggan, pelayan untuk pelayan lah, ataupun kita panggil server. Pengskripan pelayan bekerja di bahagian belakang bangunan dan dilaksanakan oleh pelayan web. Manakala pengisian klien perlu bekerja di bahagian hadapan pengguna web yang dilaksanakan oleh pelayan web. Okey. Contoh macam lebih kurang tadilah, macam kurang gambar tadi tu, iaitu pengguna komputer, dia masukkan alamat, lepas tu pelayan web ni proses, lepas tu dia pergi ke pelayan. Pelayan pun paparkan apa yang dia nak. Kat sini dia gunakan HTML, CSS,
JavaScript. Okay. Ini lebih kurang ringkasan bagi Rajah 3.19. Ini. Pengguna type URL. Pelayan web memajukan item kepada pelayan web. Pelayan web ni web browser lah. Web browser ingat. Pelayan web ialah web browser. Web browser ni sama ada Chrome, apa lagi? Mozilla ke? Firefox. Kalau Apple tu diguna apa tak ingat teacher. Okey. Itu dipanggil web browser. Kalau apa tu satu lagi yang baru tu Edge, Internet Explorer, itu semua adalah web browser. Okay, pelayan web akan proses permintaan pengguna. Pelayan web server ni pelayar browser. Pelayan web server membolehkan permintaan pengguna komputer dengan melaksanakan bahasa penskriptan pelayan. Okey, melaksanakan penskriptan pelayan. Okey, pelayan akan mengembalikan hasil pelaksanaan penskriptan pelayan kepada pelayar web dengan menghantar laman web spesifik berdasarkan URL ni. Okey, URL ni kamu kena tahulah alamat laman web dipanggil URL. Okey. Pelayar web akan berteman dan melaksanakan penggunaan HTML termasuk mana-mana penskriptan yang klien yang ada pada web tersebut untuk dibaca oleh pengguna. Okey, itu dia punya proses dia. Okey. Okey, itu bahasa penskriptan pelayan punya. Okey, untuk pelayan. Ni sorry. Itu secara umum lah yang dia tunjuk tu. Okay, bahasa penskriptan klien. Okay, tadi tu dia yang atas ni kamu dia tunjuk secara umum apa yang berlaku. Okay, semasa bila kamu nak menggunakan ni, apa yang proses dia. Okay, pelaksanaan skrip klien dan penskriptan pelayan. Apa yang mereka lakukan, apa yang tugas mereka buat. Okay, bahasa penskriptan klien secara umumnya merujuk pada program komputer dalam web disanakan dalam komputer klien. Komputer klien tu kita pengguna ni guna. Program ini direka bagi memanipulasi dan membakar dengan laman web yang telah dimuat turun dalam komputer klien. Penggunaan telah memberikan upaya untuk menukar atau beri respon kepada kandungan web mengikut input diberikan oleh pengguna dengan lebih pantas. Okay, biasanya penskriptan klien ni dia melibatkan proses pengesahan input. Okay. Kemudian kita ada mungkin dalam tu kita kena isi borang. Okey. Selain itu proses juga digunakan untuk melaksanakan tugas yang mudah seperti tukar jenis font, okey, warna latar belakang, okey, tanpa melibatkan pelayan. Maksudnya dia tak perlu pergi semula hantar data ke pelayan, lepas tu pelayan pergi hantar balik, tak. Dia boleh buat di situ terus. Okey, contoh lain bagi penggunaan penskriptan klien ialah shopping cart. Okey. Kamu buat sebelum kalau kamu perasan kalau shopping cart tu kamu buat tu, bila kamu masuk dalam cart tu maksudnya kamu bila-bila kamu boleh deletekan dia. Okey. Dia tak hantar lagi ke dalam sistem untuk penempahan, baru simpan di situ. Baru simpan di tempat di website tu dulu. Maksudnya tidak hantar lagi ke orang yang nak maksudnya pada syarikat yang kamu nak beli tu, barang yang kamu nak beli tu. Pada kebiasaan kita akan menggunakan shopping cart untuk menyediakan sebarang pilihan. Setiap kali kita tambah kurang, jumlah kos akan berubah secara automatik. Okey. Dia panggil yang proses ni berlaku dipanggil penskriptan klien. Okey. Penskriptan klien. Bawah ni tunjuknya contohnya untuk dia nak beli barang di MPH online. Okay, namun bukan semua tugas boleh dilakukan oleh penskriptan klien. Okay, tugas melibatkan pangkalan data.
dia ataupun pada sebelah pelayan web atau siapa yang kat atas lain terdapat pelayan web ialah contoh tugas tidak dapat dilakukan. Okey, pangkalan data ni maksudnya bila kamu buat apa semua, bila kamu submit ke pangkalan data barulah dia akan update. Okey, beza dengan yang ni. Macam ni contoh kamu nak tengok dulu. Harganya okey tak? Contohnya. Kalau dah okey, biasanya baru dia akan ada satu butang submit. Baru dia akan hantar ke sistem yang permanent lah. Kalau yang ni maksudnya dia baru pilih-pilih baru. Okey. Dia buat di interface dia dulu, buat di permukaan baru. Okey, dia tak hantar lagi di tempat yang sistem yang menyimpan data tu. Okey, kalau menyebabkan pangkalan data ni biasa contohnya sistem sistem maklumat pelajar, okey, sistem apa tu markah kamu, okey, markah kamu tu bersama, okey, itu menyebabkan pangkalan data. Okey, kalau di pejabat-pejabat kerajaan ke dekat immigration, balai polis contohnya, okey, jadi dia melibatkan pangkalan data ni, dia tak boleh persiapan klien, okey, dia kena ada persiapan, dia mesti maksudnya dia akan direct terus pada server. Okey, ini antara kelebihan bahasa penskriptan klien. Okey, kelebihan dia, laman web jadi interaktif. Interaktif ni maksudnya pengguna boleh berinteraksi lah, maksudnya boleh melakukan sesuatu lah, maksudnya berinteraksi, tak ada interaksinya dua hala. Okey, meningkatkan kebolehan web bagi pelayan menyokong sebagai jenis bahasa pengisipan klien. Okey, melaksanakan tugas yang pantas tanpa melibatkan komputer pelayan. Pengguna web berupaya menentukan ciri-ciri bentuk dan mereka menentukan reka bentuk dan ciri-ciri web. Okey. Kalau kamu perasan, kalau kadang-kadang bila laman web yang melibatkan pangkalan data ni, ada kalanya dia akan jadi slow. Okey, sebab apa? Dia kena pergi buat dia kena pergi ke server. Okey, dia bukan buat di permukaan, dia kena buat dah hantar ke server. Itu mungkin menyebabkan dia lambat. Okey, itu bahasa penskriptan klien. Okey.